kita tengok dekat Malaysia, ritual dan tradisi pelik ni tak berapa banyak disebabkan oleh pemikiran masyarakat sekarang yang dah semakin moden. Tetapi di luar daripada Malaysia, ada lagi negara-negara yang mengamalkan ritual yang unik ni. Ada yang boleh diterima akal dan ada juga yang di luar daripada jangkaan kita sebagai seorang manusia. Jadi, jom kita tengok 5 ritual pelik dan berbahaya yang masih ada lagi dekat dunia. Yang pertama ialah ritual daripada suku kaum Satare Mawe. Ada sebuah suku orang asli dari pedalaman hutan yang terletak di Amazon, Brazil. Ritual bagi suku kaum ini terpakai kepada kaum lelaki yang belum berkahwin sahaja. Hanya melalui ritual ini, barulah lelaki yang matang boleh berkahwin. Anak-anak lelaki yang sudah berusia 12 hingga 16 tahun diwajibkan untuk melakukan ritual pelik di dunia ini. Apa yang dilakukan oleh mereka ialah sebelum memulakan ritual, tangan akan disapukan dengan arang untuk menakis sengatan dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sarung tangan yang diperbuat daripada anyaman buluh. Apa yang uniknya mengenai sarung tangan tersebut ialah terdapat semut-semut yang terdiri daripada semut yang berbahaya di dunia. Semut itu dikenali sebagai semut peluru. Kaum lelaki yang mengikuti ritual tersebut perlu menari sambil menahan sakit daripada gigitan semut-semut dalam sarung tangan selama 10 minit. Difahamkan juga mereka ni tak boleh menangis kerana sakit. Sementara itu, para ketua adat akan berdoa dan menari bersama mereka sehinggalah ritual ini selesai. Ada lelaki orang asli kaum ini yang melalui ritual akan merasa sakit sehingga berminggu-minggu. Gigitan semut ini terkenal sebagai gigitan yang paling menyakitkan. Orang yang digigit akan merasa seperti kulit terbakar, berpeluh, gemetar dan jantung berdenyut dengan cepat. Bisa gigitan itu akan terasa selama 24 jam. Racun daripada semut ini boleh menyebabkan orang itu lumpuh sementara. Bagi mereka yang tak berjaya, terpaksa mengulangi ritual tersebut sekali lagi. Yang kedua ialah ritual daripada suku kaum Matausa. Suku Matausa merupakan suku kaum di Papua New Guinea. Mereka percaya bahawa darah wanita merupakan darah yang tak bersih. Oleh disebabkan kepercayaan itu, mereka dikehendaki untuk membersihkan diri dari pengaruh ketidakbersihan darah yang diturunkan oleh ibu sendiri. Dengan maksud yang lebih mudah ialah membersihkan diri. Jadi, apa ritual yang dilakukan oleh suku Matausa ni? Ritual ini dimulakan dengan memasukkan 2 buah tongkat ataupun bilah kayu yang kecil ke dalam tengkorak mereka. Perbuatan ini dilakukan sehingga individu itu mengalami muntah darah. Bukan setakat itu saja, tongkat tersebut dimasukkan juga ke dalam hidung. Proses memasukkan tongkat atau bilah kayu pada bahagian rongga tubuh harus dibuat sehingga ia dapat mengeluarkan lendiran yang dicampurkan dengan darah. Tidak hanya itu sahaja, mereka juga diharuskan untuk menusuk lidah mereka dengan alat yang mirip seperti anak panah sehinggalah terbitnya darah. Selepas ritual ini selesai, barulah mereka akan dianggap sebagai seorang lelaki yang dewasa, yang sejati dan bersih. Walaupun ritual ini berbahaya dan menyakitkan, tetapi bagi suku kaum Matausa, ritual ini sahaja yang akan membersihkan diri mereka daripada perkara yang tidak baik. Yang ketiga adalah ritual daripada suku kaum Sepik. Satu lagi suku kaum di Papua New Guinea iaitu kaum Sepik yang mempunyai ritual yang pelik-pelik dan menyakitkan. Suku ini menganggap bahawa buaya ialah sebagai makhluk yang suci. Mereka percaya bahawa buaya mempunyai sifat ataupun hubungan spiritual dengan mereka. Suku Sepik sangat takut dan menghormati binatang ini. Jadi untuk mengambil semangat spiritual daripada buaya, mereka melakukan ritual yang menyakitkan ini. Disebabkan oleh itu, apabila seorang lelaki meningkat dewasa, mereka harus melakukan ritual ini dengan cara yang sangat menyakitkan. Ritual ini dilakukan di rumah roh atau dipanggil sebagai haus tambaran yang terletak di Sungai Sepik. Ritual ini dilakukan pada kulit badan sendiri supaya ia kelihatan seperti kulit buaya. Di bahagian manakah yang mereka akan menyayat badan mereka supaya kelihatan seperti kulit buaya? Biasanya, anggota bahagian yang disayat ialah seperti di punggung, bahu, bahagian belakang dan juga bahagian atas perut. Jadi, apa yang mereka lakukan untuk kelihatan seperti buaya ni? Caranya ialah ketua suku akan menyiat kulit lelaki tersebut berulang kali. Proses yang menyakitkan ini kemudian akan menghasilkan pola kulit yang mirip seperti kulit buaya. Disebabkan proses ini amat menyakitkan, ada juga beberapa orang yang pingsan selepas melakukan ritual ini. Untuk merawat kulit yang luka itu, mereka meletakkan getah pokok dan tanah liat yang diambil dari Sungai Sepik untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman.
Yang keempat ialah ritual memotong jari daripada kaum Dani. Bagi suku kaum Dani atau dikenali sebagai Ndani ialah satu suku kaum orang asli yang menghuni lembah Balim. Tradisi kaum ini lebih ekstrim daripada tradisi kaum yang lain. Ahli suku kaum ini mempunyai ritual di mana mereka akan memotong jari mereka untuk menunjukkan rasa sedih ketika majlis pengemumian. Ritual ini dikenali sebagai Iki Palik. Kenapa mereka memotong jari ketika ada majlis pengemumian? Jari merupakan salah satu kesatuan dan juga kekuatan. Ritual potong jari ini dikira sebagai melambangkan kesatuan dan kesetiaan. Apabila seorang itu meninggal dunia, saudara mara mereka akan memotong jari pasangan sama ada isteri ataupun suami dan menanamkan bersama-sama dengan mayat. Ia adalah sebagai simbol kasih sayang terhadap pasangan tersebut. Jari tersebut melambangkan jasad dan jiwa pasangan yang akan terus hidup bersama-sama pasangan yang mati. Proses awal untuk ritual ini dimulakan dengan melumurkan tanah liat dan abu pada muka dengan tujuan yang sama. Kemudian, suku kaum ini akan memotong jari mereka sebagai tanda untuk meluahkan rasa sayang terhadap seseorang. Cara mereka memotong jari adalah dengan cara menggigit jari sampai putus menggunakan kapak dan juga pisau. Jadi, betul lah kan orang selalu bergurau, saya sayang awak, saya sanggup potong jari untuk membuktikan saya sayang awak. Untuk mengurangkan darah daripada keluar terlalu banyak, mereka mengikatnya dengan benang. Jika jari terputus, tradisi Iki Palik ini telah dilaksanakan. Jumlah jari yang dipotong bergantung kepada jumlah individu yang disayangi. Walaupun terpaksa memotong kesemua jari, yang mana ia akan menyukarkan seseorang itu untuk menjalani kehidupan yang normal. Tetapi, mereka akan tetap melakukan perbuatan tersebut. Ritual membahaya yang terakhir sekali ialah ritual daripada kaum Mursi. Ia merupakan tradisi turun-temurun suku Mursi yang tinggal di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omoh di selatan Ethiopia. Suku yang termasuk sebahagian daripada suku Sumer ini mempunyai tradisi yang meletakkan piring di bibir mereka. Piring yang dipakai biasanya diperbuat daripada tanah liat ataupun kayu. Ukuran piring yang dipakai antara 4 hingga 25 cm. Tradisi piring di mulut ini hanya dilakukan pada kaum perempuan saja kerana mereka percaya bahawa tahap kecantikan seseorang, terutamanya perempuan, ditentukan oleh seberapa besar piring yang diletakkan pada bibir. Sebelum upacara memasang piring, biasanya suku kaum perempuan akan menanggalkan 2 hingga 4 batang gigi. Kemudian, bibir bahagian bawah ni akan dipotong sehingga ia benar-benar padan dengan ukuran piring yang ingin diletakkan. Tradisi ini dilakukan oleh kaum perempuan ketika mereka masih remaja lagi daripada bantuan ibu masing-masing. Pada awalnya, ibu akan menarik bibir anak mereka dan memasang piring tersebut. Bibir yang sudah ditarik akan ditebuk lubang menggunakan pisau dan direnggangkan dengan cara menyisipkan dengan piring. Dikatakan semakin besar bibir piring seorang perempuan, semakin banyak mas kahwin yang akan dikenakan semasa mereka berkahwin. Semakin besar mas kahwin pula, semakin tinggi harga diri mereka. Macam mana, sakit kan ritual daripada kaum-kaum yang pelik ni? Korang boleh kongsikan kat bawah ritual mana yang tak sanggup korang nak buat. Kalau Azhar tak sanggup buat semua benda. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. Bye. Assalamualaikum.